Wanita hari ini. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Usahawan, ibu, istri, permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada anda semua penonton TV3. Hari ini 21 Julai 2021 bersamaan dengan 11 Zulhijjah. Anda sedang menonton Wanita Hari Ini bersama saya Hawa Rizwan dan juga Uyaina Arsyad. Betul tu Hawa, dan seperti yang Hawa katakan, hari ini 11 Zulhijjah bermakna semalam adalah hari yang cukup bermakna untuk kita seluruh umat Islam, yang mana kita telah pun menyambut Hari Raya Aidiladha pada 10 Zulhijjah semalam, dan saya kira kemeriahan dan suasananya masih lagi dapat dirasakan walaupun kita beraya buat kali kedua dalam tempoh pandemik sekarang ni. Apa pun kita harapkan pastinya semua SOP ataupun pelaksanaan PKP ini pastinya untuk kebaikan kita bersama, sebab kita sama-sama nak ke fasa seterusnya. Sama-sama kita nak putuskan rantaian COVID-19 pastinya. Sebab kalau kita lihat ke Uyaina, kes pada hari semalam sangat-sangat tinggi, masih lagi tinggi. Pada hari semalam kalau kita lihat kesnya adalah sebanyak 12,336 kes positif baru COVID-19. 66 kes sebenarnya. Dan kematian pula yang dicatatkan adalah sebanyak 93 kes, dan saya kira ini masih lagi angka yang membimbangkan kita seluruh rakyat Malaysia, tetapi diharapkan anda semua, kita semua sebenarnya tidak patah semangat. Bersama-sama kita dapat melandaikan lengkungan COVID-19 di negara kita. Itu berkenaan dengan COVID-19 sehingga tarikh semalam. Hawa, saya nak tanya, kalau Hawa untuk sambutan Aidiladha semalam macam mana? Okey, semalam Uyaina saya bekerja. Saya nampak. Tetapi bila balik rumah tu, ibu saya ada sediakan pulut kuning, ada jugalah rendang ayam. Masih ada feel ataupun rasa-rasa hari raya tu jugalah. Kalau Uyaina pula macam mana? Saya buat pertama kalinya menyambut Hari Raya Aidiladha, saya tertidur. Tertidur? Kenapa tu Uyaina? Sebab kemarin banyak saya kerja ni. Bukan. Kemarin saya mendapatkan suntikan pertama AstraZeneca vaksin, dan semalam saya tertidur disebabkan oleh efek vaksin tersebut. Tetapi Hawa, hari ini saya rasa cukup bertenaga, cukup ceria dan sihat. Alhamdulillah. Ini juga saya ingatkan kepada anda semua, tidak kiralah apa sahaja vaksin yang anda bakal terima, ingat, tidak kira jenama, vaksin yang terbaik adalah vaksin yang paling cepat anda dapatkan untuk diri anda sendiri. Daftarlah di MySejahtera. Dan sebenarnya kalau simptom-simptom yang dirasai seperti penat ataupun apa tu, simptom yang biasa kan. Jadi janganlah risau. Baiklah, hari ini hari Rabu, tetapi semalam merupakan Hari Raya Aidiladha. Kita akan bawakan satu topik yang cukup seronok kita nak kongsikan dengan penonton kita hari ini kan. Betul. Hari ini kami membawakan topik menu daging korban. Tetapi sebelum kami bercerita lebih lanjut tentang topik kita pada hari ini, kami ada satu rangkuman video TikTok yang telah pun disediakan oleh wartawan kami. Untuk itu, jom sama-sama kita saksikan. You ready? Let's go. Yeah. For those of you that want to know what we're all about, it's like this, y'all. This is 10% luck, 20% skill. Tiap hari bangga dada percuma dengan lebih baik tak hilang daripada sakit hati. Welot kau welot kan coba. Let the rain pour, I'll be all you need and more. When the sunshine, we shine together. Told you I'll be here forever. Said I'll always be your friend. Took an oath, I'ma stick it out to the end. Now that it's raining more than ever, know that we'll still have each other. You can stand under my umbrella. You can stand
What's up? Hood baby, hood baby. Make all the girls go crazy, go crazy. Go stupid. You smart like an A+ student. Wah, dengan kompilasi video tu tadi, maka topik kita pada hari ini menu daging korban. Kalau kita tengok juru kamera kita tadi, terpesona betul tengok kompilasi TikTok tu tadi. Jangankan juru kamera kita, saya sendiri pun terliur sebenarnya. Tetapi itu sedikit sahaja baru yang kami kongsikan bersama dengan anda. Okey, hari ini kami bawakan menu daging korban untuk anda seluruh penonton wanita hari ini. Dan sudi-sudilah juga berkongsi dengan kami di wanita hari ini apa agaknya menu yang telah anda sekeluarga masak semalam untuk menyambut Aidiladha. Boleh terus ke laman Facebook Wanita Hari Ini TV3 dan tinggalkannya di ruangan komen di bawah. Kita nak berehat dulu seketika, kembali lagi selepas ini dengan menu daging korban. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Saban tahun tanggal 10 Zulhijjah, umat Islam akan menyambut Hari Raya Aidiladha dan satu keistimewaan sambutan ini adalah ibadah korban dengan upacara menyembelih haiwan ternakan yang sah dijadikan korban seperti unta, lembu, biri-biri, kambing atau kerbau. Ibadat korban amalan yang sangat dituntut dalam Islam, bertujuan mendekatkan diri pada Allah bermula pada hari Aidiladha iaitu 10 Zulhijjah dan 3 hari Tashrik iaitu pada 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Ibadah korban memupuk sikap peduli dan prihatin terhadap masyarakat dengan mengagihkan sebahagian daging korban kepada golongan kurang bernasib baik. Bagi mengekalkan kualiti daging sentiasa terjaga, antara cara penyimpanannya adalah dengan menyimpan daging di peti sejuk beku dan tidak perlu dibasuh terlebih dahulu. Antara menu popular yang sering dihidangkan ketika Hari Raya Aidiladha ialah rendang daging, rendang dendeng, sup tulang, sambal hijau daging ketuk dan sambal daging hitam. Menu daging korban yang saya suka ialah sup daging, sup tulang dan juga rendang dendeng. Saya suka sup tulang dan sup daging tu sebab mudah disediakan. Manakala rendang dendeng tu adalah masakan tradisi keluarga saya. Sejak dulu lagi saya apabila tiba raya haji kami mesti sediakan rendang dendeng. Menu masakan daging korban yang paling saya suka ialah daging dendeng sebab favourite saya, sebab saya suka pedas. Menu kegemaran saya pada Hari Raya Aidiladha ni ialah rendang daging. Kalau macam family saya dapat daging korban, pada esoknya saya akan suruh mak saya masak daging masak merah ataupun daging masak hitam lah. Apa agaknya menu daging korban yang menjadi kegemaran anda seisi keluarga? Itu dia tadi sedikit sebanyak yang boleh kami kongsikan tentang topik di awal perbincangan kita pada hari ini. Dan hari ini kan sebenarnya ada pelbagai menu yang kami nak kongsikan bersama dengan anda. Ada daging dendeng, ada nasi daging, ada juga sup daging Thai. Wah, sedap-sedap tu. Okey, baiklah. Oleh itu kita nak kenalkan kepada anda tetamu-tetamu kita yang akan kongsikan resepi-resepi tersebut pada hari ini. Oleh itu saya nak kenalkan dahulu Puan Umi Kalsum Jaafar yang akan kongsikan menu daging dendeng. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya. Okey, kita juga bersama dengan Puan Nur Laili Mat Adnan yang akan berkongsi tentang nasi daging dengan kita pada hari ini. Apa khabar? Baik, alhamdulillah. Okey, dan terakhir, tidak perlu diperkenalkan lagi tapi kena perkenalkan juga. Kita bersama dengan Chef Naim Ramli yang akan berkongsi dengan kita tentang sup daging Thai. Ya, betul. Apa khabar Chef Naim? Sihat? Khabar baik, alhamdulillah. Yuna dengan Hawa macam mana? Sihat? Alhamdulillah. Kalau tak sihat, tak dekat sini, Chef. Okey, baiklah. Kita ada menu yang best-best hari ini. Tetapi kalau kita tengok tadi, ada rakan kita tu, dia cakap dia suka makan daging dendeng. Oleh itu, kita terus saja dengan Puan Umi untuk kongsikan resepi-resepinya. Baik, Puan. Apa antara bahan-bahan yang perlu ada untuk daging dendeng ni? Okey, untuk resipi daging dendeng ni, bahan utama dia tentulah daging. Kalau saya memang kita akan guna daging tempatan lah. Daging tempatan. Lepas tu kita akan ada serai, halia, cili, rempah biji, bawang merah, bawang putih, kicap manis.
Itu dia punya bahan-bahan asas lah untuk buat dendeng. Okey, Puan Umi, kalau boleh kongsikan juga kan sebenarnya apa perbezaan antara daging dendeng dan juga rendang daging? Adakah ianya sama ataupun terma yang berbeza ataupun sebenarnya cara memasak tu pun memang dah lain dah? Dia satu dari segi rasa tu tentu memang berbeza sebab kalau rendang ni dia macam pedas-pedas lemak sikit macam tu kan. So, kalau dendeng ni dia macam pedas-pedas manis. Dan rendang ni dia macam basah sikit, dendeng ni dia macam kering. So penyediaan rendang tu dia straightforward. Okey, dan kalau saya Puan Umi? Ya. Kalau saya boleh bertanya, Puan Umi berasal dari mana dan istimewanya daging dendeng yang disiapkan oleh Puan Umi ni dari mana agaknya? Okey, saya berasal daripada Taiping, Perak, dan juga resipi dendengnya adalah resipi keluarga lah. Saya belajar daripada makcik saya. Kemudian kita dah beresikan sikit. Sekarang saya jual daging dendeng ni part time. Dah berapa lama tu Puan mula menjual daging dendeng ni? Secara serius saya jual dalam setahun lah. So far Alhamdulillah. Baik Puan, sebenarnya kan kalau nak daging tu sedap, kita nak makan, mudah kita nak makan, mesti ada bahagian-bahagian daging tu yang sesuai untuk kita nak masak dendeng ni. Kalau boleh Puan kongsikan. Okey, kalau nak sedap memang selalunya kita guna batang pinang lah untuk buat. Untuk jual kita tak guna batang pinang lah sebab batang pinang tu memang sangat mahal lah, dia punya harga sekilo. Grade yang baik lah. Grade A kita pakai untuk daging tempatan ni. Dan macam mana sebenarnya kita nak memastikan keempukan daging dendeng ni? Kalau Puan boleh kongsikan antara tips untuk memastikan daging tu lembut je. Bila kita makan tu orang kata tak adalah sampai macam nak tercabut gigi. Okey, sekarang ni kita kalau cara moden ni kita ada pressure cooker kan. Tapi kalau kita nak cara tradisional, saya akan rebuslah selama sejam setengah. Daging tu pastikan dia tak keras dan tak lembut sangatlah. Sebab nanti kita nak tumbuk dia lagi, kita nak perap lagi, so daging tu sesuai lah. Maksudnya dalam satu jam setengah tu daging dah lembut. Baik. Puan, apabila kita rebus tu kan, perlukah kita nak tambah letak serai ke dalam rebusan tu? Saya letak kulit kayu, bukan, saya letak bunga lawang. Dan sebenarnya kan antara tips memasak daging juga yang saya belajar daripada ibu saya dan kenalan saya juga mengatakan untuk letak sudu dalam rebusan tu nanti supaya lagi melembutkan dan mengempukkan daging tu. Tetapi Puan Umi mungkin boleh mungkin boleh dicuba lepas ni. Puan Umi mungkin boleh kongsikan juga apa sebenarnya antara keistimewaan daging dendeng yang disediakan oleh Puan Umi. Silakan. Okey, kalau daging dendeng ni, dia yang istimewa dia nak buat dia ni memang rumit lah dan juga kena teliti sebab daripada kita rebus daging, kita potong daging, kita tumbuk daging, perap, goreng dan yang tambah sedap tu sebab kita masukkan bawang putih goreng dan juga bawang merah goreng. So dia memang lama lah untuk siapkan. Dan kalau kita beli, berapa lama sebenarnya boleh bertahan daging dendeng ni kalau kita simpan dalam peti sejuk dan sebagainya? Kalau dekat luar lah, yang saya pernah cubalah. So 3 hari tu masih boleh bertahan dekat luar. Kalau kita masukkan deep freezer tu sampai 3 bulan masih elok lagi lah. Yang saya cubalah. Ya, betul. Dan sebenarnya kan daging dendeng ni pun kalau kita simpan dalam peti sejuk, bila-bila kita nak makan kemudian tak kisah dalam masa seminggu atau 2 ataupun sebulan lebih, masih lagi boleh masuk je dalam microwave, sedia untuk dimakan. Dan biasanya kan Uyana, chef-chef ni dia ada rahsia-rahsia dia. Kita nak tahu daripada Puan Umi kan, apa rahsia Puan Umi yang membuatkan daging dendeng Puan Umi ni memang ekstra sedap berbanding yang lain? Kalau dari segi penyediaan tu memang basically kita lebih kurang je. Cuma kalau saya masak tu memang kita masak tu macam nak makan sendirilah. Memang kita takkan kedekut bahan, kita memang guna
Memang masak macam dengan mana penuh saya kasih jual, sayang. macam tu yang saya makan. Penjual begini Betul. sebenarnya yang saya sangat-sangat suka. Nak menjual kepada orang seperti yang nak dimakan sendiri. Okey, untuk sekarang ni kan masih lagi berada dalam tempoh Hari Raya Aidiladha. Adakah tempahan masih lagi dibuka ataupun sebenarnya dah habis dah? Kalau nak tempah kena tunggu lepas raya nanti ke macam mana Puan Umi? Ya betul tu Puan. Saya baru selesai siapkan tempahan dinding ni hari Sabtu lepas. Dan untuk makluman saya memang dinding ni part time je. Jadi memang kena pre-order. Memang kena pre-order. Saya akan buat sekali. Okey, baik Puan Umi boleh kongsikan laman media sosial seperti Instagram ataupun Facebook untuk penonton-penonton WHI? Okey, kalau sesiapa yang berminat lah nak try daging dinding daripada Kok Miss Kitchen, boleh follow IG saya, Kok Miss Kitchen. Dan kalau nak order, boleh WhatsApp saya. Ada link di IG sebab saya buat secara part time. So, kena pre-order dulu. Dan insyaAllah lah kita akan deliver kepada customer. Okey. Kalau ada yang teringin nak makan air tangan Puan Umi, bolehlah pergi ke Kok Miss Kitchen. Baik Puan Umi, terima kasih banyak-banyak di atas perkongsian. Okey, kita daripada daging dendeng kan, Hawa, kita nak pergi pula kepada nasi daging. Ya, sebenarnya kat studio ni ada bau-bau nasi daging dah. Depan Uyaina ni ada. Baik Uyaina tak makan pakai face mask. Betul. Dan sudah pun terhubung dalam talian sekarang kita bersama dengan Puan Nur Laili Mat Adnan yang lebih mesra dengan panggilan Puan Lili. Assalamualaikum. Puan Lili, boleh dengar kami? Kalau boleh untuk onkan mic sebab sekarang ni tengah mute. Puan Lili? Assalamualaikum Puan Lili. Ya, Waalaikumsalam. Itu dia. Okey, Puan Lili, sebenarnya kan menu nasi daging ni antara menu yang sering kali mak saya masak kalau ada sebarang perayaan. Jadi saya memang suka sangat nasi daging ni. Tetapi sebagai permulaannya kan Puan Lili, kalau boleh dikongsikan apa antara bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat nasi daging? Bahan-bahan dia beras basmati. Okey. Beras basmati, rempah nasi daging, bawang halia, bawang putih, tu yang biasalah. Dia punya apa? Untuk nasi kita guna rempah lah, yang penting tu rempah dia kita memang order direct Penang punya. Itulah dengar. Slang Puan Lili ni pun kita dah tahu dah orang utama. Ya. Baik Puan, mudah tak sebenarnya nak masak nasi daging ni? Biasa memang kita dengar nasi daging ni kan, tapi ada yang belum mahir lagi. Tapi sebelum dia nak cuba, dia nak tahu susah ke senang nak buat nasi daging ni? Tak susah sebenarnya kalau kita dah biasa kan. Cuma kita kena pastikan daging tu lah. Daging tu masak. Betul kan? Biasa macam tadi Cik Rumi cakap batang pinang kan. Batang pinang memang best. Bila kita masak sedap, dia lembut kan. Itulah memang biasanya kalau tanya sesiapa pun memang daging batang pinang menjadi pilihan. Tetapi selain daripada itu kan, sebab tadi Puan Umi pun kata daging batang pinang ni agak mahal. Bahagian lain yang mana sedap juga kalau kita masak nasi daging ni? Puan Lili? Ya. Selain daripada batang pinang, bahagian mana lagi yang sesuai ataupun sedap kita nak masak nasi daging ni Puan? Ada yang bahagian daging yang campur dengan lemak, itu pun sedap. Sampai suka buat lemak yang lembut-lembut. Betul. Sedap. Bahagian yang ada lemak tu bila kita makan dengan air asam memang best. Betul. Air asam memang gunya kalau kita makan nasi daging ni. Okey, sekarang ni adalah persiapan untuk membuat nasinya pula, betul? Ya. Okey, kalau boleh kongsikan apa sebenarnya antara bahan-bahan yang membuatkan nasi daging ni memang sedap? Biasa bahan-bahan yang kita perlu, yang first tu rempah lah. Saya biasa guna rempah memang kita order dari Penang. Dia rempah dia ni memang dia rempah dia campur. Orang buat bukan kilang ke apa. Memang dia campur-campur. Rempah tu memang kita direct order Penang. Itu specialnya. Biasa orang beli rempah yang siap kan, yang ready kan. Ya. Yang tu yang
yang special sikit lah nasi daging. Lepas tu dia direbus dengan daging. Dia punya air daging dia kita campur lah blender, halia, bawang putih, bawang besar. Kita blend. Okey, bermakna nanti kedua-duanya akan dicampurkan sekali lah, betul? Ya, campur sekali. Itu yang sedap tu, Hawa. Ya, sebenarnya kan kalau tengok nasi daging ni, makan macam tu saja pun dah sedap cukup, kan. Selain betul. pada air asam, Puan Lily, apa lagi lauk-lauk yang sesuai kalau kita nak makan dengan nasi daging ni? Biasa banyak ni saya punya resepi ni resepi warisan daripada mak mentua saya. Air asam tu biasa kalau kita tengok biasa di restoran dia orang buat air asam krisik. Okey. Tambah krisik lagi sedap tu. Itu dengan sup. Jadi kami resepi warisan ni nasi daging. Daging tu dicicah dengan air asam, tomato, bawang. Dan dikombin dengan dalca. Itu memang direct Penang pure. Direct Penang pure punya. Tadi kalau cakap kan, air asam yang campur krisik tu, kalau di rumah saya memang itulah cara kami membuat air asam. Yang tu pun dah cukup kan? Ya, Nasi betul. dia dah sedap. Dan Puan, kalau boleh dikongsikan juga, biasanya kan kalau untuk sambutan Hari Raya Aidiladha begini, berapa lama masa yang perlu diambil untuk kita buat tempahan? Beberapa hari sebelum atau minggu sebelum ataupun bagaimana? Untuk tempahan Untuk tempahan saya ambil seminggu awal sebab kita nak arrange semualah bahan dengan kita punya runner delivery dengan pekerja. Jadi sekarang nak order dah tak boleh lah, kena tunggu lepas habis raya ketiga nantilah ya? Tak, hari ni pun kita ada. Oh, ada? Okey, bolehlah Yaina nak pesan sekejap lagi. Baik Puan, nasi daging ni kan biasanya pada Hari Raya Aidiladha lah akan makankan. Tapi selain daripada tu, apa hari-hari istimewa yang biasanya dihidangkan nasi daging ni? Ya. Hello, Puan Lily? Ya. Selain daripada Hari Raya Aidiladha, adakah kalau Puan Lily sendiri hari-hari biasa pun makan nasi daging ataupun hari-hari istimewa saja? Setiap hari kita memang masak nasi daging. Dan okey, Puan Lily, kalau boleh dikongsikan juga sekiranya ada dalam kalangan penonton kita sekarang ni yang nak membuat tempahan, boleh beli secara langsung kan sekarang? Kongsikan caranya. Boleh. Boleh WhatsApp saya atau direct dengan dalam Instagram Lily_nasi daging dan juga Facebook nasi daging Lily. Nasi daging Lily. Okey, baik. Puan Lily, terima kasih. Terliur sebenarnya saya nampak nasi daging sebab ada dekat depan mata saya. Jam lagi. Okey. Okey, baik. Itu dari Puan Lily berkenaan dengan nasi daging. Seterusnya ni sesuatu yang sedikit berbeza untuk dimakan untuk sambutan Hari Raya Aidiladha. Kita berikan kepada chef terkenal kita, Chef Naim, untuk berkongsi tentang sup daging Thai. Tapi sebelum tu Hawa, kami ada satu paparan menarik yang nak dikongsikan bersama dengan anda berkenaan dengan daging kurban. Jom kita saksikan. Daging korban merupakan sejenis makanan yang sangat popular terutamanya ketika musim perayaan Aidiladha. Tahukah anda, daging mempunyai pelbagai khasiat yang menarik dan banyak manfaatnya. Walaupun daging kambing jauh lebih sihat berbanding lembu, namun daging lembu mampu memberi kekenyangan dalam jangka masa yang panjang sekaligus sesuai dijadikan sebagai salah satu makanan diet bergantung pada cara penyediaannya. Daging juga mempunyai nutrisi yang mampu menyumbang memenuhi pemakanan seharian. Daging mempunyai asid amino yang mampu membekalkan protein terbesar dan dapat dijadikan sebagai salah satu sumber tenaga manusia. Tahukah anda, daging juga mampu membentuk hemoglobin yang boleh menyalurkan oksigen ke dalam badan. Ianya kerana daging mengandungi zat besi dan selenium besi. Selenium juga turut membantu sebagai pemecah lemak dan menyingkirkan bahan kimia dari badan. Fakta keempat, tahukah anda, daging boleh menggantikan ayam sepenuhnya. Ini kerana daging mempunyai komposisi kimia yang lebih kaya dan bernilai bagi tubuh manusia. Untuk mendapatkan hidangan yang seimbang, daging boleh dimakan bersama dengan sayur-sayuran.
Selain itu, daging juga mempunyai banyak vitamin A, B dan D yang membantu dalam pembentukan gigi, tulang serta sistem saraf manusia yang sihat. Jadi, tidak hairanlah ramai yang menjadikan daging sebagai makanan kegemaran mereka. Trivia khasiat daging lembu yang disediakan oleh rakan wartawan kami Tasha. Sebenarnya daging ni banyak manfaatnya. Satu, sumber protein yang cukup baik. Betul tu. Okey, Yana. Ya, apatah lagi kan? Apa hawa? Oh, tu berapa je? Tak, apatah lagi bila kita makan daging korban yang lebih banyak keberkatan yang kita akan perolehi daripada memakan daging korban tersebut. Okey, tadi kami dah wawarkan kepada anda untuk menu yang seterusnya dan menu terakhir kita pada hari ini. Kita nak bersama dengan Chef Naim yang nak berkongsi tentang sup daging Thai. Assalamualaikum Chef Naim, apa khabar? Waalaikumsalam, Yaina. Apa khabar? Khabar baik, khabar baik. Korang apa khabar? Sihat. Okey, Chef, Sihat. kalau boleh Okey. mulakan, kenapa sup daging Thai untuk sambutan Hari Raya Aidiladha? Mungkin boleh dikongsikan. Okey, jadi biasanya sebenarnya lah menu sup ni kalau untuk daging korban ni dah menjadi satu orang kata menu yang biasalah untuk saya. Maksudnya waktu kecil dulu pun memang kalau dapat daging korban memang mak saya sendiri akan ajar saya cara kita nak masak sup sebab kebiasaannya kadang-kadang daging korban ni yang kita dapat dia belum tentu lagi kita dapat bahagian-bahagian yang sedap macam batang pinang ke. Jadi kebiasaannya kita akan dapat bahagian-bahagian yang bertulang kadang ataupun yang terlampau berurat. Jadi kalau untuk jenis daging yang sebegitu, kalau kita nak masak tumis-tumis dia tak berapa sesuai. Jadi dia paling sesuai kalau kita masak sup supaya kita boleh dapat dia punya flavor yang penuh. Dan yang kedua sebenarnya bila kita makan bahagian yang bertulang-tulang ni dia punya lagi senang lah kita nak makan, betul? Sebab bila kita dah rebus dia lama dia akan jadi lebih empuk. Jadi lebih sedap sebenarnya kalau kita jadikan hidangan daging ni untuk kita jadikan sup. Dan orang katakan kalau nak buat sup ni kan dia punya rempah tu yang memainkan peranan juga. Tapi untuk buat sup daging Thai, apa sebenarnya antara bahan-bahan yang membezakan dengan sup daging biasa? Okey, Viana. Sebenarnya kalau untuk sup daging Thai ni, dia tak ada menggunakan rempah tau. Contoh macam kita makan sup mamak kan. Kalau kita pergi kedai mamak, dia akan ada rasa ataupun dia akan letak rempah sedikit dekat dalam tu. Betul. Kebiasaannya macam rempah kurma ataupun dia ada letak rempah macam-macam rempah lah. Cuma untuk kalau Thailand ni, kebiasaannya dia memang tak ada pakai rempah. Dan dia juga tak ada pakai sup bunjut pun. Dia lebih kepada bahan-bahan asli. Maksudnya macam yang kita boleh tengok dekat skrin sekarang ni, macam apa yang saya gunakan hanyalah ada dekat dalam tu ada serai, ada bawang merah, bawang putih. Lepas tu kita ada letak juga tu akar ketumbar. Okey, kemudian okey, jadi sebenarnya untuk resipi ni juga kadang-kadang orang rasa macam kalau nak masak sup kena ada sup bunjut, kena ada rempah sup. Sebenarnya bagi saya dia tak perlu sebenarnya, dia bergantung pada cita rasa lah. Yang paling penting sekali adalah dari segi cara kita masak tu dan juga bahan-bahan yang kita gunakan. Macam sekarang ni lepas saya dah masukkan semua bahan-bahan saya, ada cili padi, ada serai, lepas tu ada akar daun ketumbar. Kita tumis. Tumis dia sampai dia betul-betul layu, sampai dia caramelize, betul-betul layu, baru saya masukkan daging. Nampak? Kemudian saya masukkan daging. Okey, ada orang kadang-kadang dia suka masukkan air, masukkan daging, dia rebus macam tu. Dia rebus terus. Tapi macam saya suka kita tumis daging tu sikit. Nampak? Macam sekarang ni saya tengah tumis dia supaya dia punya jus tu keluar. Jadi bila kita nak makan kita punya sup ni, dia akan lebih flavorful lah. Dia akan rasa lebih sedap. Sebab tu saya akan tumis. Biasanya saya akan tumis lah. Kalau saya nak buat sup ayam ke daging ke sama juga. Saya akan tumis dia sampai dia betul-betul dia dah masak. Lebih kurang separuh masak macam tu. Dia punya jus semua dah keluar. Macam sekarang jus dia dah keluar. Barulah kita akan masukkan air. Jadi dekat sini dia punya rasa tu akan lebih sedap dan dalam masa yang sama sebenarnya daging tu akan empuk jugalah. Maksudnya tak adalah kita masukkan air, masukkan daging kemudian kita nak kena tunggu dia lama kan. Macam sekarang ni bila kita tumis dalam masa yang sama proses yang menumis daging ni sebenarnya dia akan membuatkan daging tu empuk. Itulah dia. Ngam betul lah tips yang Chef nak kongsikan ni. Ngam sangat-sangat. Biar daging tu relax dulu. Baru tak bahaya. Biasanya kan Chef kalau makanan Thai ni memang ada pedasnya, ada masam manisnya kan. Rasa sup daging Thai ni macam mana? Kalau yang tak pernah rasa. Okey, jadi
Oh, betul. Kalau yang biasa makan tu dia memang tahulah. Biasanya kalau kita pergi kedai-kedai tom yum pun dia akan, kalau order sup tu dia punya rasa lebih kurang macam ni. Sebab dekat dalam ni kalau untuk sup Thailand ni dia memang akan rasa masam-masam memang ada. Okey, masam tu datang daripada limau tu sendiri. Jadi seterusnya dia ada bau aroma yang berbeza. Maksudnya kalau sup lain mungkin bau rempah, tapi yang ini kita akan ada bau ketumbar, kita akan bau kita punya daun limau, dia akan ada bau serai dia. Jadi yang ni memang lebih sedap lah. Sebenarnya kalau kita makan sup ni yang ada rasa masam-masam sikit, contoh macam sup Thai yang saya buat ni, dia akan, kalau kita makan sesuatu yang masam, dia akan membuatkan kita punya selera untuk makan tu naik. Apa yang masam? Masam ni akan buat kita rasa kecoh liur, betul tak? Biasanya kalau kita tengok dia rasa macam kecoh liur, kan? Rasa macam nak telan air liur. Itu yang membuatkan kita lagi selera lah bila kita nak makan sebenarnya. Betul. Sup ni bila ada masam-masam sikit. Kalau saya kan masam campur pula pedas, memang power padanan tu. Extra cili. Ya, kita betul. gang. Okey, Chef Naim, kalau boleh kongsikan juga untuk sup daging Thai ni, gunya apa? Biasanya sedap dimakan bersama dengan apa? Adakah nasi daging juga? Okey, jadi sebenarnya untuk sup daging Thai ni, Yaina dengan Hawa, dia terpulang kepada kita nak makan dengan apa pun. Cuma yang saya buat ni sebenarnya, tengah hari tu saya makan dengan nasi. Untuk malam saya rebus mihun sikit, kemudian saya makan dengan sup ni. So dia jadi macam mihun sup lah macam tu. Ya, betul. Jadi sebenarnya dalam masa yang sama hidangan sup ni dia boleh tahan lama, dan dalam masa yang sama sebenarnya kita boleh perhangat-perhangatkan dia dan kita boleh makan macam tu saja pun boleh sebenarnya, sebab dekat dalam tu pun kita punya kentang dan juga kita punya carrot yang menggantikan karbohidrat kita. Selain daripada nasi tu kita ada kentang. Jadi kita boleh makan begitu saja pun dah boleh dah. Kalau rasa yang macam nak diet juga, nak macam rasa macam nak kurangkan makan, boleh cicah dengan roti. Biasanya pun roti pun jadi sebenarnya untuk sedap makan snack-snack malam. Jadi di Ngam Cafe adakah menyediakan sajian sup daging Thai ni? Wow, okey. Ngam Cafe tak ada menyajikan sup daging Thai ni, tapi kita ada lagi menu-menu yang berbeza. Okey, contohnya macam kita punya laksa Sarawak, kita punya mi kolok pun ada. Lepas tu kita punya pasta tom yum. Okey, kita ada masak lemak pasta juga. Jadi kita ada puyuh teriyaki. Jadi basically dekat Ngam Cafe ni dia macam fusion dengan lagi satu dengan pengalaman saya kerja hotel dulu, lepas tu dengan pengalaman kita pergi syuting negara-negara orang. Jadi ada beberapa menu yang kita bawa masuk dekat Ngam Cafe ni supaya kita punya peminat yang suka nak makan ke apa kan, dia boleh datang sendirilah dekat Ngam Cafe. Ngam. Memang ngam. Menu-menu dia kan. Chef, tadi bila Chef kongsikan tentang sup daging Thai tu ada letak kentang, ada letak carrot, tetapi mereka yang sukakan sayur-sayuran, sayur apa yang sesuai kalau kita nak letak dalam sup tu? Okey, jadi untuk sayur lah kan. Biasanya kalau orang letak sayur dekat dalam ni, ada juga yang masukkan kobis dekat dalam ni. Lepas tu ada juga yang masukkan jagung, kita boleh masukkan jagung, ataupun sayur-sayur keras sikit macam brokoli pun kita boleh masukkan kat dalam, ataupun kobis bunga. Jadi kalau kita masukkan semua sayur-sayur kat dalam ni, senanglah juga. Kadang-kadang saya faham anak-anak kecil ni kalau kita masak sayur saja kat sebelah pun dia tak suka nak makan juga kan. Tapi bila kita campurkan semuanya sekali kat dalam tu, kita akan dapat khasiat daripada daging, kita akan dapat khasiat daripada sayur tu sendiri. Jadi bila dia hirup kuah tu saja pun dah cukup memberikan vitamin lah kepada anak-anak kecil yang baru nak makan. Betul. Dan boleh dikatakan juga sup daging Thai ni adalah menu yang lengkap sebab ada semua keperluan nutrien di dalamnya. Okey, Chef Naim, di hujung-hujung ni kan mungkin nak kongsikan apa sebenarnya antara social media yang ada kalau dalam kalangan penonton sekarang ni yang nak mengetahui lebih lanjut lagi antara perkongsian masakan oleh Chef Naim. Silakan. Okey, jadi kalau anda sendiri, saya faham sekarang ni banyak masa kat rumah kan. Kalau rasa macam nak belajar menu-menu yang simple, yang mudah-mudah, anda boleh follow saya dekat Instagram, Chef Naim, CHEF NAEM, ataupun boleh terus pergi dekat saya punya Facebook, Chef Naim juga, CHEF NAEM. Dan untuk kalau rasa macam nak order, nak pesan makanan yang sedap-sedap, yang ngam-ngam, boleh pergi dekat Ngam Cafe punya IG, ataupun boleh terus DM saya lah dekat Instagram. Nak makan apa? Saya sendiri hantarkan. Baik. Terima kasih banyak-banyak kepada Chef Naim atas perkongsian resipi itu tadi. Terima kasih juga kepada Puan Dini. Sama-sama. Dan juga Puan Dili. Terima kasih semua tetamu di atas perkongsian pada hari ini. Selamat Hari Raya. Stay safe, stay home. Selamat Hari Raya. Bye.
Pastinya Wiana, kita punya penonton-penonton WHI yang tengah tengok dekat TV ke, tengah tengok dekat Facebook ke, dah ada idea nak masak apa dengan daging korban tu. Kalau Hawa selalu masak apa untuk hari raya? Kalau saya suka daging masak merah. Okey. Kalau saya selalu masak air je hari raya. Okey, baik. Kami nak berehat seketika dan sekembalinya nanti kita akan bersama dengan Ustaz Datuk Muhammad Zawawi Yusof untuk berkongsi tentang keberkatan daging kurban. Anda jangan ke mana-mana. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Masjid Al-Makmurah, Kampung Sungai Kayu Ara, Petaling Jaya, Selangor merupakan antara lokasi yang menerima kelulusan daripada pihak Jabatan Agama Islam Selangor JAIS bagi menjalankan aktiviti ibadah kurban pada tahun ini. Berbeza dengan tahun-tahun sebelumnya, aktiviti penyembelihan secara norma baharu dijalankan mengikut tata cara operasi piawai SOP yang ketat. SOP pada tahun ini memang telah ditetapkan oleh pihak JAIS dengan sangat ketat, iaitu hanya membenarkan 3 ekor lembu disembelih pada hari-hari ini dan 10 ekor kambing untuk disembelih pada hari ini. Tidak seperti tahun-tahun lepas, kita boleh sembelih seberapa jumlah yang boleh. Bilangan haiwan yang dibenarkan untuk disembelih juga haruslah mendapat kelulusan pihak JAIS seperti yang terkandung dalam garis panduan yang telah dikeluarkan. Untuk tahun ini, Masjid Al-Makmurah, Kampung Sungai Kayu Ara ini melakukan ibadah korban sebanyak 6 ekor lembu, iaitu seperti mana saya sebut tadi, 3 ekor pada hari ini dan 3 ekor pada hari esok. Manakala pada hari ini, 10 ekor kambing dikorbankan. Untuk menjamin keselamatan petugas yang dipilih hendaklah sihat, tidak bergejala dan bukan dalam kalangan pengidap penyakit kronik. Kita tenaga kerja, kita mengikut SOP yang telah ditetapkan oleh pihak JAIS, iaitu tenaga kerja yang tugas-tugas penyembelihan, melapah dan sebagainya terhad kepada 20 orang sahaja, dan 20 orang ini telah mendapat kelulusan, dihantar nama, nombor kenalan dan sebagainya kepada pihak JAIS dan juga pihak PDRM seperti mana yang terdapat dalam SOP yang ditetapkan. Meskipun ibadah kurban dilakukan dalam suasana yang berbeza, bagi penduduk di sini, ibadah agung ini harus dilaksanakan dengan penuh kesyukuran dan dalam keadaan bersederhana. Itu dia sekitar masjid, sekitar majlis ibadah kurban mengikut SOP yang disediakan oleh rakan wartawan kami Tasha. Walaupun kita dalam keadaan pandemik, namun masih boleh melakukan ibadah kurban, namun dengan SOP-SOP yang pastinya ditetapkan untuk kebaikan kita bersama. Betul. Dan hari ini kami cukup bertuah kerana sudah pun berada dalam talian sekarang. Kita bersama dengan Ustaz Datuk Muhammad Zawawi Yusof yang berada di Shah Alam di rumahnya sekarang. Assalamualaikum Ustaz, Datuk Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah. Ceria Ustaz hari ini. Berwarna hijau hari ini Datuk Ustaz kita. Ini kurban alam. Ya. Datuk Ustaz, pertamanya selamat Hari Raya kami ucapkan kepada Datuk Ustaz dan juga keluarga. Selamat Hari Raya juga. Okey, Datuk Ustaz, sebagai permulaannya kan, mungkin Datuk Ustaz nak kongsikan apa sebenarnya antara keberkatan yang boleh kita rasai kepada yang melakukan ibadah kurban dan juga kepada mereka yang menerima daging kurban tersebut. Silakan Datuk Ustaz. Allahu Akbar. Terima kasih banyak. Yang pertama sekali, selamat Hari Raya kepada penonton semua, DJ. Dan sebenarnya, tidak adalah hari yang paling mulia, paling baik, lebih daripada hari ketika kita melakukan korban. Sebab korban ini pertamanya mengikuti sunnah Nabi Ibrahim AS. Yang keduanya, korban ini sunnah Rasulullah SAW. Yang ketiganya, korban ini melambang syukur nikmat yang Allah bagi pada kita. Dan seterusnya, korban sebab sayang kita kepada masyarakat, kepada orang fakir miskin, dan yang paling special, korban kita la ya'ti yaumul qiyamah biquruniha wa ash'ariha wa azfariha. Nanti Allah di akhirat, makhluk yang kita sembelih ini dengan bulu, dengan daging, dengan darah. Allah kata, aku tak nak darah, tak nak daging,
daging ekor kita punya sup ekor. Tapi yang Allah nak takwa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan kemudian kasih sayang kita kepada orang fakir miskin. Ya. Subhanallah. Oleh itu, Datuk, kalau boleh Datuk kongsikan apa antara hukum daging kurban ini yang harus kita semua umat Islam tahu, Datuk? Okey, bila cerita daging kurban, yang pertama sekali, daging kurban ni dia bagi kepada dua. Yang pertama, daging yang wajib kalau seseorang itu bernazar. Kalau seorang itu bernazar, maka dia sembelih kurban dan semua daging-daging tu diberi kepada orang lain dan dia tak makan daging kurban tu. Sama ada orang fakir miskin, jiran ataupun keluarga dia tapi dia sendiri tak boleh makan. Yang keduanya, kalau daging kurban sunat akad yang biasa tu, apabila kita sembelih kurban, kita bagi 3. 1/3 untuk fakir miskin yang dekat ataupun jauh. Yang kedua, 1/3 lagi untuk jiran, tak kira fakir miskin, jiran. Yang ketiganya untuk diri sendiri dan keluarga. Dan kata ulama, kalau yang paling bagus sekali ialah kita memberi kepada jiran ataupun fakir miskin sebanyak mungkin dan kita mengambil pada diri kita untuk sesikit yang mungkin. Sebab itu lagi sikit kita ambil, lagi banyak pahala. Lagi banyak pahala kita bagi orang, kita dapat jugalah. Tapi memberi, sebab kurban ialah cerita memberi. You give, you give, you give, you get. You give, you give, you give, you get. Itu antara mesej paling utama yang nak disampaikan. Dan Datuk Ustaz, kalau boleh dikongsikan juga, ada tak sebarang pantang larang kepada mereka yang melakukan ibadah kurban ni? Okey, pantang larang ibadah kurban ni yang pertama sekalinya, dia kena jangan kurban sebelum waktu kurban. Kalau kurban hari raya, dia start lepas raya, lepas maya raya. Kalau dia kurban sebelum subuh, lembu duk tidur, duk sembelih, itu tak jadilah. Yang keduanya, pantang larangnya daging-daging kurban ni, dia tidak boleh dibahagikan kepada sebagai upah kepada tukang-tukang sembelih. Kalau kita nak bagi pada tukang sembelih upah, kita boleh bagi duit lain. Jangan kita jadikan sebahagian daripada pemberian kepada orang tukang sembelih. Sebab itu kan dulu macam tu. Yang keduanya, siapa yang pergi tengok kurban ni, orang yang tak berkenaan, dia tak boleh pergi curi daging. Sebab ada kan, semasa orang duk bagi lapar, kebetulan dia suka bahagian kepalanya dia ambil. Ekor-ekornya dia ambil. Sedangkan dia tak terlibat. Jadi hak mutlak dia daging tu bila orang dah potong, orang bagi. Ini untuk tuan dia, 1/3, barulah kita boleh ambil. Okey. Pantang larang lagi satu. Pantang larang, dia orang kita salah faham. Ada orang kata yang ni bukan pantang larang, tapi orang silap. Dia kata daging kurban jangan simpan lebih daripada 3 hari. Itu salah. Kalau kita simpan daging kurban bukan 3 hari, 3 tahun, 30 tahun pun tak apa, kata tak makan. Ataupun letak dalam peti air, lepas tu tak jumpa-jumpa, dia sembunyi balik ais batu ke. Jadi kita jumpa, dia boleh tahan lama. Dan lagi satu, kita tak boleh kita yang sembelih kurban tak boleh jual daging kurban tu. Tapi kalau orang miskin, dia dapat banyak, dia pun peti ais tak ada, dia boleh simpan daging kurban tu banyak, ataupun dia boleh jual daging kurban. Untuk orang fakir miskin tak apa. Orang yang dapat daging tak apa, dia buat apa pun tak apa. Baik, sedikit sebanyak kita dapat pencerahan daripada Datuk Ustaz pada hari ini kan tentang pantang larangnya dan juga hukum-hukumnya. Ustaz, di penghujung perbincangan kita ni, kalau boleh Ustaz kongsikan apa hikmah yang dapat kita lihat melalui sambutan Hari Raya Aidiladha ni, Ustaz? Okey, yang pertama sekali, bila cerita bab korban ni, yang pertama, kita kena korban kambing, lembu. Pertama sekali,
kita bukan saja nak sembelih lembu kambing, tapi juga kita nak sembelih sifat-sifat lembu dan sifat-sifat kambing yang ada pada kita. Kedekut, bakhil, pentingkan diri sendiri itu, kebinatangan kena sembelih juga. Yang kedua ni, hidup kita ni bukan get saja, bukan dapat, you kena memberi. Sebab hidup dengan memberi, Allah memberi. Kita mencontohi pengorbanan Nabi-Nabi dahulu. Yang keduanya, kita hidup bukan seorang je, ramai lagi orang lain yang membahagiakan kita. Jadi jangan lupa orang susah, jangan lupa orang susah. Sebab mereka sebahagian daripada kita. Ya, pastinya. Betul, orang kata tangan yang memberi lebih baik daripada tangan yang menerima. Dan Datuk Ustaz, disebabkan oleh ada waktu sedikit lagi, mungkin ada ucapan Hari Raya Aidiladha yang Datuk Ustaz nak berikan kepada ahli keluarga ataupun kepada seluruh penonton wanita hari ini. Silakan. Okey, selamat Hari Raya kepada wanita, sebab wanita ni dia banyak memberi. Dia banyak memberi, dia banyak berkorban. Dan ingat, hidup kita ni yang pertamanya, kita bukan percaya pada Allah saja, kita juga kena percaya kepada janji-janji Allah. Bagaimana zaman dulu, bagaimana isteri Nabi Ibrahim tu berjuang, Nabi Ibrahim pergi ke Palestin tapi dia jaga anak. Jadi kita kena jadi baik, isteri baik, anak-anak kita baik macam keluarga Ibrahim alaihissalam, Ismail dan Hajar. Amin, insya-Allah. Terima kasih banyak Ustaz kerana bersama kami. Tetapi sebelum tu Ustaz, kalau boleh kongsikan kepada penonton-penonton WHI, kalau nak mengikuti Instagram Datuk Ustaz, boleh kongsikan laman media sosialnya? Okey, FB Ustaz Muhammad Zawawi Yusof, sebab saya buat kuliah hari-hari pukul 8 pagi. Dan kita ada hadiah special yang terpilih, yang bagi komen yang terbaik, dan kita akan bagi fiqh semasa tentang keluarga. Kami ada 4-5 tajuk yang hari-hari anda boleh. Dan sekarang nampak hari ni kadang-kadang sampai 21,000 orang yang view. Hari tadi 5,000, yang live kadang 300. Jadi jom bersama kami, insya-Allah. InsyaAllah. Terima kasih Ustaz. Terima Semoga kasih. rezeki semakin berlimpah ruah, insya-Allah. Amin. Terima kasih sekali lagi kepada Ustaz Datuk Muhammad Zawawi Yusof. Selamat Hari Raya Aidiladha sekali lagi kami ucapkan kepada Datuk Ustaz seisi keluarga. Selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia tadi Hawa, sedikit perkongsian tentang sebenarnya ibadah korban ataupun Hari Raya Aidiladha ni bukan sekadar sambutan biasa. Ia membawa lebih kerana maknanya di sebalik itu adalah pengorbanan kita dan paling penting adalah kita semua nak memberi kepada orang di sekeliling kita. Ya, pastinya pengorbanan ni pun boleh kita kaitkan dengan pandemik ini. Betul. Ramai yang berkorban demi untuk kita sama-sama nak putuskan rantai COVID-19 ini. Baiklah, banyak lagi yang kami ingin kongsikan di WHI TV3, tetapi kita berehat dulu seketika. Anda jangan ke mana-mana. Wanita hari ini, wanita hari ini. Terima kasih kerana bersama kami di Wanita Hari ini. Baiklah, kami ingin kongsikan kepada anda bahawa Nestle Malaysia bersama Media Prima menyeru rakyat Malaysia untuk bersama-sama mengambil vaksinasi COVID-19. Marilah kita berganding bahu dan membantu sahabat barisan hadapan demi kebaikan keluarga dan negara kita yang tercinta. Daftarlah sekarang di MySejahtera dan ayuh bersama kita hentikan wabak ini. Ayuh kita saksikan bingkisan yang disediakan ini. Bersama, kita berganding bahu hentikan wabak ini. Daftar untuk vaksinasi anda melalui MySejahtera. Pesanan prihatin daripada Nestle Malaysia dan Media Prima. Okey, seterusnya kami juga nak war-warkan kepada anda tentang satu program baharu yang bakal menemui anda, iaitu jangan lupa saksikan dokumentari istimewa mengenai Haji Zulhijjah Menggamit Rindu bermula pada 11 Julai 2021 sehingga 22 Julai 2021 hanya di TV3. Waktu siarannya pula adalah pada pukul 6 petang hingga 7 petang pada hari Isnin hingga Sabtu dan 4 petang hingga 5 petang pada hari Ahad. Kalau kita tengok paparan ni sedikit kan Hawa, rasa rindu sangat-sangat ke tanah suci Mekah. Ya, saya belum pernah ke sana lagi, tapi insya-Allah suatu hari nanti. Amin. Insya-Allah, mungkin bersama dengan pasangan. Oh, insya-Allah. Baiklah, esok Wanita Hari ini akan kembali dengan topik vaksinasi untuk wanita hamil dan menyusu. Pastinya ada macam-macam persoalan anda boleh kongsikan di laman Facebook kami WHI TV3. Betul, topik yang sangat relevan, topik yang kita semua perlu
ketahui. Jadi kepada anda, jangan lupa temu janji kita esok pukul 12.30 hari bersama saya dan juga Sugita. Untuk hari ini, saya dan Hawa undurkan diri terlebih dahulu. Assalamualaikum. Bye. Mengatur, mengurus mata wataknya. Ushawati, ibu istri permaisuri. Dia Ushawati, aliran masa kini dia, penyambung warisan Sri Kandi dia, lemah lembut baik budi pekerti, tapi cekal hati dia tabah berani pendidik, puteri dalam hal jati diri dia, permaisuri kepada si suami kepada anaknya, dia ratu di hati, tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi? Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Ushawati, ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Dia Ushawati, aliran masa kini dia, penyambung warisan Sri Kandi dia, lemah lembut baik budi pekerti, tapi cekal hati dia tabah berani pendidik, puteri dalam hal jati diri dia, permaisuri kepada si suami kepada anaknya, dia ratu di hati, tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi? Wanita hari ini